Zayan, destinasi nasyid anda. Zayan 10.3 bertemu kasih Selin Arifin. Masih lagi dalam Usrah Jiwa bersama dengan Presiden MIASA Puan Anita dan juga Ustaz Muhammad Nodrus, Vice Presiden kedua mereka. Usrah Jiwa ini adalah satu segmen, kalau kata anda mungkin baru je bersama dengan Lin. Segmen ini memperjuangkan pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental, bercerita mengenai kisah-kisah perihal kesihatan mental itu sendiri. Dan hari ini kita bercakap mengenai stigma bersama dengan Puan Anita dan juga Ustaz Muhammad Nodrus, Vice Presiden kedua mereka. Kita bercakap mengenai stigma yang menebal juga di kalangan Muslim Muslim itu sendiri. Macam mana tu Ustaz, kalau kita sebagai Muslim perlu mengurangkan diskriminasi dan juga stigma kesihatan mental ni? Pertama sekali kita kenalah faham bahawa manusia ni rumit. Manusia ni makhluk yang kompleks. Kena pujuk banyak kali ni. Sebab apa? Sebab bila kita anggap manusia ni senang je, simple kan. Kalau dia berlaku A maka B, kalau B maka C. Dia bukan semudah itu. Kadang rohani dia okey, tapi mungkin organ otak dia tu ada gangguan sedikit. Kadang rohani okey, organ otaknya okey, tapi dia punya environment sekeliling dia ada tekanan yang luar biasa. Jadi kita kena consider ketiga-tiga isu ini supaya kita tidak bermudah-mudah melabel dan sebagainya. Sebab bila ada consideration yang sebegini, kita punya penghukuman tu dia akan datang lambat sikit. Kalau menganggap benda ni simple, maka dia cepat. Penghukuman dan pelabelan tu akan datang begitu cepat. Allah pun sebut dalam Al-Quran bahawa Allah cipta Nabi Adam tu daripada tanah liat. Maksud dia ada aspek tubuh, ada aspek fizikal manusia. Lepas tu nafakhtu fihi min ruhi. Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan daripada rohnya. Maksud dia ada aspek spiritual di situ. Kan? Jadi bila jadi manusia, ada badan, ada roh bergabung, dia dah bukan saja badan, dia bukan saja roh. Masalah orang agama, dia masih fokus kepada hanya hati, hanya rohani. Kan seperti yang Puan Anita kata tadi, kita kena pandang isu ni sebagai satu perkara yang menyeluruh. Kalau dia tak fokus hanya kepada hati pula, ada isu lain, isu jin. Isu jin, isu sihir. Kami bukan nak kata tak ada benda ni. Ada. Tetapi mungkin percentage dia sangat-sangat rendah sebenarnya. Genuine cases ataupun cases yang benar-benar tulen. Dan kadang-kadang jin ni dia jadi punching bag tau. Dia jadi punching bag ataupun dia jadi escape route. Tempat kita cabut lari untuk muhasabah diri. Ada orang dia ada masalah yang tersembunyi dengan suami, kan, masalah silam dan sebagainya. Datang seorang ustaz yang mungkin tidak ada kepakaran tentang masalah mental ni, dia kata awak ada jin. Selama 15-10 tahun dia sibuk dengan nak merawat jin tu. Akhirnya tidak mendapat rawatan yang sebenarnya. Dan jin ni dia menjadi satu escape route supaya dia tidak perlu muhasabah dan tak perlu memperbaiki kehidupan dia. Tak perlu cari rawatan. Ini bahayanya. Bahayanya apabila kita memberikan diagnosis terus kepada sihir dan terus kepada jin. Jadi para perawat Islam, ahli psikologi Islam, sekretaris Islam, kita perlukan satu kayuku yang jelas sebenarnya, untuk kita filter yang mana satu gangguan jin, yang mana satu adalah sihir, yang mana satu adalah gangguan mental. Kan, kalau perlu KKM perlu keluarkan garis pandu ini, kan, sebab kita ada banyak perawat di luar sana, ada banyak peruqyah, kan. Lepas tu ada pula yang half-half ilmu dia, kan, half ke sini half ke situ, ada yang tak clear. Ada pula yang tolak terus jin dan sihir ini. Jadi di sini ada sedikit kekeliruan. Jadi permintaan saya adalah kita pandang secara menyeluruh dan jangan cepat-cepat dan mudah-mudah untuk kita menyalahkan alam ghaib, sedangkan mungkin penjelasan dia ada pada alam zahir. Allahu a'lam. Itu dia. Betul juga tu Ustaz. Bila kita terus menyalahkan external factor, kita tidak akan muhasabah diri. Kesalahan kita ataupun mungkin sakit itu datang dari diri kita sendiri, kan. Okey. Alright, kejap lagi bersama dengan Puan Anita kembali. Kenapa stigma? Apa punca stigma dan diskriminasi ini masih menebal dalam masyarakat kita? Kurang ilmu ke? Apa ke? Dan sebagainya. Kejap je lagi, okey? Kita layan dulu Hijrah terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda.